warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Recording in progress. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam talian untuk kita sambung semula kuliah kita menggunakan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan insya-Allah hari ini kita nak masuk kepada hadis yang berikutnya yang masih lagi berkaitan dengan bab waktu salat, iaitu hadis, kalau ikut catatan saya ni hadis nombor 48. Tapi kalau yang Kak Lin bagi kat saya dikatakan hadis hari ni kalau ikut penomboran dia lah hadis nombor 56. Tak kisahlah nombor berapa pun, tapi hadis berkenaan dengan waktu salat. Baik. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Umar fa qala as-salata ya Rasulullah raqada an-nisaa was-sibyan fa kharaja wa ra'suhu yaqtur yaqul laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bihadhihi as-salati hadhihi as-sa'ah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita baca radhiyallahu anhuma kerana Ibnu Abbas merupakan sahabat dan ayahnya iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib merupakan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam masa yang sama adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia dan anaknya adalah sahabat, maka sebab itu kita bacakan radhiyallahu anhuma, moga Allah meredai keduanya, iaitu dia dan ayahnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia kata Ibn Abbas, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk waktu Isyak pada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata Ibn Abbas pada satu ketika telah berlalu kepada Nabi ni waktu Isyak. A'tama ni dakhala fil atamah. Dakhala fil atamah. Iaitu Nabi telah masuk pada waktu Isyak, yakni zulmatul lail. Atamah tu solat pada waktu malam gelap gelita. Okey. Jadi bila waktu malam dah gelap, fa kharaja Umar pun keluar nak pergi solat. Maka Umar tengok Nabi tak ada lagi. Maka Umar pun sebut. Umar kata, as-salata ya Rasulullah. As-salata ya Rasulullah. Lakukan salat. Umar memperingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat.
Yang mana dalam riwayat ni menyebutkan raqadan nisa, kan? Wasibyan, perempuan dan anak-anak telah tidur. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni a'tama bil isya. A'tama bil isya ni maksudnya Nabi ni bila masuk aja waktu isya, Nabi tak keluar awal sehingga berlalunya sepertiga malam. Bila lalu aja sepertiga malam, barulah Umar tengok Nabi ni tak keluar-keluar. Maka Umar radhiyallahu anhu mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salata ya Rasulullah, raqadan nisa was-sibyan." Perempuan telah pun tidur, anak-anak juga telah tidur. Fa kharaja wa ra'suhu yaqtub. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dalam keadaan kepalanya menitikkan air. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada dua keadaan. Sama ada Nabi keluar dalam keadaan Nabi baru saja mandi sehingga kan kepala Nabi ni basah, rambut Nabi basah dan rambut tu menitikkan air, ataupun ia adalah kesan wudu. Tapi nak kata wudu ni dia tak sampailah menitik air, sebab wudu ni dia bukan basuh kepala. Dia hanya menyapu kepala dengan tangan yang dibasahkan dengan air. Jadi nampak gayanya mandi itu lebih sesuai lah. So Nabi SAW mandi dulu, lepas tu Nabi keluar dalam keadaan rambut masih basah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Laula an asyqa ala ummati." Kalaulah tidak kerana aku akan menyusahkan umat aku, au ala nas, ataupun ke atas manusia, la amartuhum bihadhihi salah. Pastinya aku akan memerintahkan mereka. Pastinya aku akan mewajibkan kepada mereka untuk melakukan salat isya ni fi hadhihi sa'ah, ataupun hadhihi sa'ah, pada waktu ni, iaitu pada waktu sepertiga malam. Macam mana nak tahu waktu sepertiga malam? Kita bahagikan waktu maghrib sampai waktu subuh kepada 3 bahagian. Maka kita akan dapat sepertiga malam tu pada sepertiga yang pertama. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini nak bagi tahu dekat kita berkenaan dengan waktu yang afdal untuk salat isya. Waktu yang afdal untuk salat isya. Jadi di sini ada pandangan ulama sedikit, ada perbincangan sedikit. Salat isya ni elok awal ke elok kemudian? Okey, di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, mengikut kepada hadis ni, melewatkan sedikit salat isya ke waktu sepertiga malam lebih baik jika tidak menyusahkan umat. Maksudnya kalau selagi mana tak susahkan umat, selagi mana tak membebankan umat, melewatkan isya kepada sepertiga malam ataupun sebelum separuh malam lebih afdal selagi mana tak susah. Sebab hadis yang kita baca tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam clear sebut, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak kerana aku akan menyusahkan, kalaulah tidak kerana aku akan menyusahkan umat aku akan suruh mereka salat isya pada waktu ni, iaitu waktu sepertiga malam. Maksudnya Nabi dalam keadaan biasa, Nabi salat awal bukan kerana waktu tu afdal, tetapi kerana Nabi tak nak menyusahkan umat dia menunggu sehingga lewat malam, sehingga ada yang tertidur pula. Itu pandangan yang pertama. So kalau tak susah, pergilah kepada pendapat yang asal, lewatkan sedikit salat isya. Okey, kalau orang lain jemaah-jemaah boleh tunggulah. Itu pendapat yang pertama, pendapat majoriti ulama menggunakan hadis yang kita baca tadi. Manakala sebahagian ulama, ini salah satu daripada pandangan yang dinukilkan daripada Imam Malik dan sebahagian qaul dalam mazhab Syafi'i. Satu qaul dalam mazhab Syafi'i dia kata ta'jiluha afdal. Ya. Mendahulukan ataupun mengawalkan salat awal waktu isyak ni bagus lagi. Sebab
Sebab dia kata Nabi SAW biasanya salat Isyak di awal waktu. Sebab dia kata bila Nabi buat, menunjukkan Nabi sentiasa, Nabi selalu salat Isyak di awal waktu. Ini menunjukkan salat awal waktu tu bagus. Bahkan kita dah bincang dulu salat awal waktu. Yang Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, oleh satu orang sahabat, mana satu amalan yang terbaik? Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebut, walaupun riwayat tu tak berapa kuat, tapi disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Tapi salat awal waktu ni untuk salat selain daripada Isyak memang bagus. Salat di awal waktu bagus. Kerana para ulama menyebutkan kalau awal-awal waktu dia salat, dia layak digelar orang yang bersalat daripada awal waktu sehingga di awal waktu sehingga ke hujung waktu. Dia dikira apa orang kata? Orang yang telah melakukan salat. Tapi kalau dia salat di hujung waktu, kan, bila dia salat di hujung waktu, maka dia dianggap orang yang telah melaksanakan salat bukan daripada awal waktu, tapi bila dia dah salat di hujung waktu tersebut sahaja. Okey, itu pendapat yang kedua. Pendapat kedua kata mendahulukan ataupun mengawalkan salat Isyak ni lebih bagus. Dan di sana ada juga hadis yang digunakan oleh sebahagian ulama yang berpandangan dengan pandangan yang kedua, iaitu hadis riwayat Imam Tirmizi yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tu, al-waqtul awwal minas salah ridwanullah wal waqtul akhir afuullah. Yang bermaksud waktu yang awal daripada waktu salat itu merupakan keredaan Allah, manakala waktu yang akhir merupakan keampunan daripada Allah. Maksud nak salat awal waktu pun boleh, nak salat di akhir waktu pun boleh. Tapi salat di awal waktu Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang. Tapi salat di akhir waktu merupakan keampunan Allah. Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala maafkan. Hadis riwayat Tirmizi, tetapi hadis ini sebahagian ulama menilainya sebagai palsu, hadis yang tidak sahih. Jadi itu pandangan yang kedua lah. Mereka gunakan dalil yang sahih adalah dalil perbuatan Nabi SAW yang sentiasa melazimi salat di awal waktu, iaitu salat Isyak. Baik, kita pergi kepada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga ialah pandangan yang mengatakan seseorang imam perlu melihat kepada keadaan manusia dan manusia yang datang salat di masjid, dan tak perlu menyusahkan mereka. Jika mereka berhimpun di awal waktu, maka afdal untuk salat di awal waktu. Jika mereka lewat datang ke masjid, maka afdal untuk lewatkan sedikit sehingga sepertiga malam. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sebahagian ulama mazhab Hambali, dan Imam Bukhari pun nampak selari dengan pandangan ni, sehingga Imam Bukhari buat satu bab dalam sahih dia kata bab waqtil isya idza ijtama'a an-nas aw ta'akhkharu. Dia kata bab waktu isya adalah dilakukan salat isyak tu bila manusia mula berhimpun, ataupun jika mereka lewatkan, maka lewatkan sedikit salat isyak. Okey, ini juga adalah pandangan Ibn Rajab. Hujah mereka adalah hadis Jabir yang kita baca tadi, yang mana hadis Jabir ada menyebutkan bukan dalam kita baca tadi, kita baca pada kuliah yang lepas, yang Nabi SAW salat isyak ahyanan wa ahyanan. Nabi salat isyak awal waktu kadang-kadang, lepas sepertiga malam pun kadang-kadang. Bila idza ra'ahum ijtama'u ajal wa idza ra'ahum abda'u akhar. Bila Nabi SAW melihat mereka berhimpun di masjid, Nabi awalkan. Bila Nabi melihat mereka agak selewat datang ke masjid, Nabi akan lewatkan salat isyak. Sehingga sepertiga malam. Cuma salat isyak ni tak digalakkan untuk kita lewatkan sehingga selepas separuh malam. Sebab apa lepas separuh malam tak digalakkan? Kerana di sana ada hadis Nabi SAW tidak membenarkan kita ni salat isyak lewat sehingga lepas daripada separuh malam. Salatul isyak ila nisfil lail. Okey.
Baik. Itu perbahasan berkenaan dengan salat Isya. Mana pendapat yang rajih? Pendapat yang rajih bagi saya wallahu taala alam, Allah taala lebih mengetahui. Pendapat yang ketiga ni nampak macam kemah lagi lah, iaitu selari dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan, kalau tidak kerana aku menyusahkan umat aku akan suruh dia orang lewatkan Isyak sehingga sepertiga malam. Tetapi dalam banyak keadaan Nabi SAW mengawalkan solat Isyak. Kenapa Nabi SAW mengawalkan solat Isyak? Kerana Nabi melihat para sahabat telah pun berhimpun awal di masjid. Jadi pendapat ni adalah pendapat yang tepat. Baik. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-49. Yang ni berkaitan dengan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Okay. Perkara yang dimakruhkan dalam salat, bila orang tanya, dalam salat ni ada benda yang membatalkan kalau kita buat. Ada benda yang tak disuruh, dilarang, tetapi kalau kita buat, dia tidak membatalkan salat. Dia tak membatalkan salat. Ada benda yang kalau kita buat, dia batal salat. Ada benda yang tak. Okey. Yang ni, kita masuk dalam bab makruhatis salah. Perkara-perkara yang dimakruhkan dalam salat. Okey. Sebelum daripada kita nak bincang lebih lanjut tentang perkara yang dimakruhkan dalam salat, kita kena tahu, makruh ni adalah hukum syarak. Kalau siapa yang belajar ilmu usul fiqh, dia akan tahu bahawasanya makruh ini termasuk dalam hukum taklifi yang 5. Salah satu daripada hukum taklifi yang 5. Hukum taklifi yang 5 ya, ialah wajib, sunat, makruh, haram, harus. Itu hukum taklifi. Wajib ini apa dia? Wajib ini ialah perkara yang Allah Ta'ala suruh kita buat tanpa ada pilihan. Siapa meninggalkannya berdosa. Sunat pula, sunat benda yang Allah Ta'ala suruh tapi beri pilihan. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Makruh, Allah Ta'ala larang buat ataupun Nabi larang buat, tapi kalau buat tak dosa, kalau tinggalkan dapat pahala. Haram, Allah Ta'ala suruh tinggalkan, kalau buat dapat dosa. Harus, nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Itu perkara yang makruh. Makruh apa dia? Boleh buat, kalau buat tak berdosa, tapi kalau tinggalkan dapat pahala. Cuma ini majoriti ulama lah. Cuma mazhab Hanafi ni dia ditambah lagi. Daripada 5 tu mazhab Hanafi dia tambah lagi 2. Wajib pada majoriti ulama, wajib dan fardu tu sama. Tapi menurut mazhab Hanafi, wajib dan fardu tu tak sama. Walaupun ada persamaan, tapi tetap tak sama daripada beberapa sudut. Samanya kat mana dan tak samanya kat mana? Samanya, fardu dan wajib, siapa tinggalkan berdosa, buat dapat pahala. Tetapi bezanya fardu dan wajib ini ialah, fardu itu arahan untuk melakukan sesuatu. Dan dalil tu datang dengan arahan tersebut, dan dalil tu adalah dalil yang mutawatir. Apa itu dalil mutawatir? Sama ada Quran ataupun hadis, yang mana hadis tu bilangan sanad dia banyak sehingga akal kita kata mustahil mereka berpakat untuk berbohong. Mustahil mereka berpakat untuk berbohong. Manakala wajib pula ialah arahan Allah Azza wa Jalla untuk melakukan satu perkara, kalau tinggalkan berdosa, dan dalil itu adalah hadis ahad. Hadis ahad ni hadis yang bilangan perawinya itu tak seramai mutawatir tadi. Itu Hanafi. Tapi majoriti ulama tidak membezakan. Bagi mereka fardu dan wajib adalah sama. Cuma Hanafi je bezakan. Dan Hanafi juga membezakan di antara makruh tahrimi dan juga makruh tanzihi. Makruh tahrimi dan juga makruh tanzihi. Baik.
Apa maksud makruh tahrimi dan juga makruh tanzihi? Majoriti ulama tidak membezakan. Majoriti ulama kata makruh is makruh, haram adalah haram. Yang makruh adalah makruh, haram adalah haram. Jadi Hanafi dia ada sedikit berbeza. Ya, dia ada sedikit berbeza sikit. Dia kata makruh tahrimi, makruh tanzihi sama macam makruh di sisi majoriti ulama. Apa dia? Makruh tanzihi tinggalkan dapat pahala, buat tak berdosa. Tapi kalau makruh tahrimi di sisi mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, ialah sama macam haram. Cuma dalilnya tu tak sampai kepada tahap mutawatir. Haram, benda yang dilarang, kalau buat berdosa, dalil itu Quran ataupun hadis mutawatir. Manakala makruh tahrimi di sisi Imam Abu Hanifah ataupun di sisi Hanafi, ya, makruh tahrimi di sisi Hanafi, buat berdosa. Tapi dalilnya itu dalil ahad. Dalilnya tu dalil ahad. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Hanafi dia ada beza sikit. Sebab itu kalau kita, dalam mazhab Hanafi ni, kalau kita tengok ulama mazhab Hanafi kata makruh kan. Adakah maksudnya makruh itu makruh tahrimi ataupun tanzihi, berdosa ataupun tidak kita buat ataupun tidak? Maka kita kena cek balik betul-betul. Takut-takut kita tersalah faham maksud ulama. Tapi majoriti ulama dia tak bezakan, makruh is makruh. Okey. Baik, kita pergi kepada hadis yang berikutnya, yang kita nak ambil manfaat daripada hadis ni, iaitu lafaznya hadis nombor 49, ya. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu wa hadara al-'asha fabda'u bil 'asha wa 'an ibni Umar nahwuhu muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Aisyah. Oh tuan-tuan, saya terlupalah. Kita patah balik boleh tak? Ada beberapa faedah daripada hadis yang sebelum ni saya lupa nak hurai. Saya cuma hurai berkenaan dengan hukum saja, iaitu sunat melewatkan isyak kalau orang memang mampu, ahli jemaah memang mampu. Okey. Ada beberapa faedah lagi yang boleh kita ambil daripada hadis ni, iaitu yang kedua, selain daripada afdal melewatkan isyak kalau orang mampu buat, hadis ni juga nak bagi tahu kat kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengasihi dan menyayangi umat dia. Sebab tu Nabi kata, kalau taklah kerana aku menyusahkan umat aku. Nabi tak nak menyusahkan umat. Nabi tak suka menyusahkan umat dia. Ya, Nabi tak suka. Jadi Nabi nak memberikan keringanan kepada umat. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, bu'istu bil hanifiyati samhah. Aku diutuskan dengan agama yang hanif, yang memberikan kemudahan. Ya, dan hadis ni juga buktikan kepada kita berkenaan dengan di zaman Nabi SAW, anak-anak dan orang perempuan datang ke masjid untuk bersalat bersama dengan Nabi SAW. Walaupun di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan orang perempuan ini afdal untuk solat di rumahnya. Orang perempuan ni elok solat di rumah. Solat dia di rumah, di bilik dia lagi afdal daripada dia solat di kawasan depan rumah dia. Maksudnya lagi tersembunyi tempat dia, lagi bagus untuk orang perempuan ni. Ya. Tapi tak bermakna orang perempuan tak boleh pergi masjid. Tidaklah bermakna orang perempuan ni tak boleh pergi masjid. Jadi di zaman Nabi SAW memang ada orang perempuan pergi ke masjid. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW jelas mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kamu jangan menghalang hamba-hamba Allah yang perempuan ni untuk pergi ke masjid Allah. Jadi tak boleh halang. Orang suami-suami ni tak digalakkan untuk halang orang perempuan untuk pergi ke masjid. Tapi orang perempuan bila nak pergi ke masjid,
pastikan pergi ke masjid dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian yang boleh menjadikan orang tertarik dengan dia. Ya, ya, baik. Jadi ini perkara yang disebut yang boleh kita ambil faedah daripada hadis tu. Baik. Kemudian hadis ni juga buktikan kepada kita betapa orang yang kadang-kadang ada kelebihan pun, orang yang ada kelebihan pun kadang-kadang memerlukan kepada peringatan. Sebab nak dikatakan Nabi SAW dengan Umar, dah tentulah kedudukan Nabi lagi tinggi pada Umar. Sebab Nabi itu Nabi. Tapi Umar memperingatkan Nabi. Kerana Umar bimbang Nabi SAW tak sedar tentang kewujudan orang yang berada di masjid menunggu Nabi untuk melaksanakan salat Isyak. Jadi, nak bagi tahu kat kita, benda gaib ni tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Nabi tahu benda gaib tu pun apabila Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu faedah yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita baca tadilah. So kita masuk kepada hadis yang ke-49 dalam bab makruhnya salat. Okey. Dalam bab bukan makruhnya salat, bab perkara makruh untuk dilakukan dalam salat. Kalau buat benda ni jadi makruh kalau dalam salat. Okey. Kita tengok. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu wa hadara al-'asha fabda'u bil 'asha wa 'an ibni Umar nahwuhu muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis salah, apabila salat itu telah didirikan, bila iqamah itu telah dilaungkan, nak didirikan salat Isyak, nak didirikan salat Maghrib umpamanya, wa hadaral asya, tiba-tiba Asyak, bukan Isyak. Kalau Isyak tu salat Isyak, yang ni Asyak. Tiba-tiba Asyak. Asyak ni apa dia? Asyak ni makan malam. Tiba-tiba datang makan malam. Fabda'u bil asya, maka hendaklah kamu mulakan makan malam dulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Umar juga sama, ada hadis begitu. Okey. Faedah dalam hadis ni, apa faedah yang boleh kita ambil? Yang pertama, berkenaan dengan khusyuk dalam salat. Ini khusyuk ni benda yang penting. Ya. Khusyuk ni benda yang penting. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mana mereka ini adalah yang mana golongan ini golongan yang fi salatihim khashi'un, golongan yang khusyuk ya di dalam salat mereka. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang beriman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kamu hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan salat. Wa innaha lakabiratun, kerana salat itu besar, berat, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi khusyuk ni benda yang penting. Cuma dalam salat ni khusyuk ada beberapa kategori. Satu, khusyuk pada anggota badan. Apa maksud khusyuk pada anggota badan? Khusyuk pada anggota badan ni ialah bila kita salat, kita tak boleh bergerak banyak. Bila kita salat, kita kena tenang. Bila kita salat, kita kena melazimkan diri kita dengan sifat tamakninah. Bukan bila salat sambil lompat bintang. Orang tengok kita lompat bintang. Tanya, tengah buat apa ni, Mat? Dia kata, saya tengah salat ni. Tapi nampak macam lompat bintang sambil-sambil. Batal salat.
Ada satu lagi jenis salat yang kita panggil sebagai khusyuk jiwa. Yang ni kita akan hurai dalam kuliah ini insya-Allah berkenaan dengan isu. Baik. Isu yang pertama yang kita nak bincang, apabila datangnya makanan dan telah diiqamahkan salat, kita nak dahulukan yang mana? Ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Pendapat yang pertama ialah pendapat yang masyhur dalam Imam Ahmad dalam mazhab Hanbali. Dan juga pandangan ni adalah pandangan ulama Zahiri juga. Dia kata diutamakan makan. Kalau dia pergi salat, makruh untuk dia lakukan. Cuma ulama beza pendapat. Kalau dia pergi salat dulu, kalau dia pergi salat, dia tak makan sedangkan makan telah pun tersedia, dia pergi salat dulu. Zahiri kata salat tu terbatal. Cuma Hanbali kata tak, salat tu sah. Cuma perbuatan dia tu perbuatan yang tidak digalakkan. Sebab apa tak digalakkan? Sebab ia menghilangkan khusyuk. Kenapa hilang khusyuk? Takut-takut dia terbayang makanan waktu dia salat. Maka sebab itu Nabi SAW kata, fabda'u bil asya. Hendaklah kamu makan malam dahulu. Okey, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan hendaklah dia mulakan dengan salat sebelum makan, kecuali kalau diri dia betul-betul teringin kepada makanan tersebut. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak pakai ke hadis tu? Pakai. Tapi dia faham hadis tu ialah untuk orang yang betul-betul teringin. Sebab arahan ni arahan yang bersifat ma'qulatul makna. Benda yang akal boleh faham dia punya sebab. Nabi SAW tak bagi salat tu bukan bermakna Nabi larang salat. Sedangkan Nabi adalah manusia yang paling banyak bersalat. Mustahil Nabi tak bagi kita salat. Mustahil untuk Nabi suruh kita meringan-ringankan salat. Tak. Ini bukan sifat Nabi SAW. Kerana Nabi SAW tu sendiri orang yang paling banyak salat. Dah tu kenapa Nabi suruh mulakan dengan makanan? Ini untuk kes orang yang teringin kerana ia boleh menghilangkan khusyuk jiwa dia kalau dia pergi makan. Kalau dia pergi salat sedangkan makanan telah terhidang. Mazhab Syafi'i kata didahulukan makanan dalam keadaan jiwa tu sangat-sangat teringin. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga. Ya. Makan hanya sekadar menghilangkan lapar, tapi jangan makan sehingga kenyang. Ini sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Okey? Baik, tapi pandangan yang ketiga ni tak begitu tepatlah. Makan jangan sekadar hilang lapar dia kata, tapi jangan sampai kenyang. Sedangkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang mana Nabi SAW menyebutkan, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'am fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimatis salah." Apabila salah seorang daripada kamu berada pada makanan, yakni sedang makan, fala ya'jal, janganlah dia tergesa-gesa, hatta yaqdi hajatahu minhu, sehingga dia selesaikan hajatnya. Selesaikan hajat ni sehingga hilanglah perasaan kehendak pada makanan tu. Maksudnya bukan sampai hilang lapar je. Hilang lapar tak kenyang lagi, just hilang lapar. Nabi kata sehingga hilang hajat dia. Walaupun telah diiqamahkan salat. Walaupun telah diiqamahkan salat. Jadi pandangan mana yang tepat? Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Yang tepatnya adalah pandangan yang pertama lah, iaitu didahulukan salat jika ada makanan. Didahulukan salat jika ada makanan, tetapi makanan itu telah mengganggu sedikit khusyuk orang yang nak pergi salat. Maksud walaupun dia tak teringin sangat, tapi teringin sikit pun dikira juga. Maksudnya pergilah makan. Ya, pergilah makan. Okey. Itu
Kes yang pertama. Kes yang kedua, kalaulah makanan itu ada, dia kenyang pula dan dia tak teringin pun pada makanan. Maksudnya tadi, kita dah bincang berkenaan dengan makanan ada, dia ada teringin sikit. Walaupun dia tak teringin sangat, tapi adalah macam rasa bernafsu sikit kepada makanan tu, dan makan ni. Yang ni makanan ada, cuma dia kenyang, dia tak teringin langsung. Ibn Rajab mengatakan dalam kitab dia, dia kata fa'amma iza lam yakun lahu mail bil kulliyah ila ta'am fala ma'na li taqdimil akl 'ala salah. Kalau dia ni tak ada keinginan langsung dah pada makanan tersebut, maka tidak ada makna lagi untuk mendahulukan makan ke atas salat, sebab dia tak nak makan pun. Sama juga macam orang yang puasa. Dia puasa, kan? Dia puasa, tapi makanan sampai. Waktu solat pun sampai. Iqamah pun telah dilaungkan. So macam mana? Pergilah solat. Sebab hang puasa, kalau hang duduk situ bukan boleh makan pun. Bulan puasa ni. Jadi untuk kes orang yang tak teringin kepada makanan tersebut dan orang yang berpuasa, kedua-dua kes ini dahulukan salat. Kerana makan tidak bermakna lagi pada masa itu. Baik. Kita pergi kepada kes yang ketiga, iaitu makan belum datang, tapi dia jangka makanan akan datang dalam keadaan yang dalam masa yang terdekat, dan diri dia memang teringin kepada makanan. Makanan tak ada, tadi makanan ada. Dia memang teringin. Tapi hari ni makanan tak ada. Kan? Cuma dia tahu makanan akan sampai. Ibn Daqiq Al-Id kata. Dia kata apa? Wa tahqiqu fi hadha. Pandangan yang tahqiq, pandangan yang teliti dalam masalah ini, anna ta'ama idza lam yahdur fa imma ay yakuna mutayassiral hudur an qarib hatta yakuna kal hadir aw la. Dia kata pandangan yang teliti dalam masalah ni, pandangan yang tepat dalam masalah ni. Makanan kalau masih belum sampai, mungkin makanan tu mudah untuk datang dalam tempoh masa yang singkat sehingga jadi macam dia ada, ataupun sukar untuk dapat. Fa in kana al-awwal, kalau makanan tu mudah untuk datang dalam masa yang singkat, fala yab'ud ay yakuna hukmuhu hukmal hadir. Maka tak jauh untuk kita katakan hukum dia sama macam hukum makanan yang telah tersedia. Makanan tak ada lagi, tapi dia tahu makanan boleh datang dalam masa yang singkat. Kalau aku semayang ni, makanan akan datang. Singkat je masa tu. Dia boleh tunggu untuk makanan tu sampai. Kerana yang tak ada tapi akan muncul dalam tempoh yang terdekat, sama macam benda tu ada. Ini kata Ibn Daqiq Al-Id. Kalau makanan tu sukar untuk datang dalam tempoh yang terdekat, wa huwa ma yatarakha huduruhu, iaitu datangnya tu dalam tempoh yang panjang, fala yanbaghi ay yulhaqa bil hadir, maka tak wajar untuk kita ikat hukum dia seolah-olah macam makanan tu ada. So dia pergilah salat. Fa inna hudurat ta'am yujibu ziyadata tashawuf wa tatallu' ilaih. Kerana hadirnya makanan tu dalam tempoh masa yang terdekat akan menyebabkan kita ni duk tengok-tengok kepada makanan walaupun kita sedang salat. Jadi ini pendapat yang disebutkan oleh Ibn Daqiq Al-Id. Tapi ada juga sebahagian ulama seperti Syekh Ibn Utsaimin, dia berpegang pada literal. Dia kata fa illam yahdurit ta'am la walakinnahu ja'i fala yu'akhiris salah. Dia kata selagi mana makanan tak sampai, tak payah salatlah. Walaupun dia lapar. Ya. Sebab dia kata kalaulah orang yang lapar tak boleh solat, orang fakir yang memang tak ada makanan tak solat langsung. Sebab orang fakir ni sentiasa lapar dan sentiasa teringin. Okey. Baik. Itu kes untuk makanan. Kita tengok hadis yang berikutnya.
Ya, ya. Okey. Hadis yang berikutnya adalah hadis nombor 50. Sekejap. Sorry. Kalaulah kata dia teringin pada makanan tu tapi dia nak salat juga, sedangkan dia teringin, maka salat tu tetap sah. Salat tu tetap sah. Kalau dia teringin pada makanan tersebut tapi waktu dekat nak tamat, sehingga kan kalau dia makan menyebabkan waktu terkeluar, boleh tak dia makan dulu ataupun dia kena salat? Hukumnya pergilah salat. Kerana tak wajar untuk kita tinggal solat yang haram demi untuk kerana nak dapatkan benda sunat. Kerana khusyuk dalam jiwa ni hanya sunat. Walaupun khusyuk badan itu wajib, solat yang orang yang lompat bintang batal solat, haram. Pergi lompat bintang waktu solat sebab dia membatalkan solat. Tapi khusyuk jiwa itu sunat. Sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Kalau dia nak dapatkan benda sunat sehingga buat benda haram, tak boleh. So dia kena pergi salat walaupun dia teringin pada makanan tu kerana waktu salat dah nak habis. Okey, baik. Kita pergi kepada hadis ke-50. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la salata bihadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Maksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat ketika makanan telah hadir, wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak ada salat apabila dia sedang ditolak-tolak oleh dua khabas, iaitu dua najis, iaitu kencing dan buang air besar. Okey. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, ya. Yang pertama berkaitan dengan saya tulis tadi mana? Okey. Hadis ni yang digunakan oleh Zahiri untuk mengatakan siapa yang teringin pada makanan, dia pergi salat dulu sedangkan makanan dah ada, salat dia tak sah. Sebab Zahiri kata, Nabi sendiri kata la salat, tidak ada sebarang salat bila makanan telah hadir, dan tidak ada sebarang salat kalau dia ni sedang menahan air kecil dan juga air besar. Tapi majoriti ulama mengatakan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tidak ada salat tu bukan makna salat tu tak sah, tapi solat tu tak sempurna kerana khusyuk tak ada. Solat tu sah. Buktinya apa? Buktinya adalah Nabi SAW pernah makan kambing. Hadis ni hadis Amr al-Damri. Dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu zira'an. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu zira'an yahtazzu minha. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kawasan betih kambing. Nabi ni kalau dia makan dia memang suka bahagian betis. Sahabat dah faham. Yahtazzu minha, Nabi gigit kawasan tu, daging tu. Fadu'iya ila salah, tiba-tiba Nabi SAW diajak untuk salat. Maksudnya orang dah iqamah. Faqama wa taraha sikin liyusalli. Nabi pun bangkit, Nabi campakkan pisau untuk pergi salat. Walam yatawadda. Kemudian Nabi tak berwuduk semula. Menunjukkan salat tu sah walaupun dalam hadis ni dia tak sebut Nabi teringin ke tak teringin. Tapi yang pastinya kalau makanan still ada, kita nak pergi salat juga, dan boleh, tak ada masalah. Sah salat tersebut. Okey, baik. Kalaulah kata
dia menahan air besar dan air kecil itu, ya, sehingga hilang khusyuk dalam salat. Apa hukumnya? Hukumnya kembali kepada hukum khusyuk. Khusyuk jiwa dalam salat apa hukum? Majoriti ulama kata ia adalah sunat muakkad, ia bukan satu benda yang wajib. Buktinya apa? Buktinya orang yang terlupa dalam rakaat tidak disuruh untuk membatalkan salat, sebaliknya untuk sujud sahwi sahaja. Kerana kalaulah kata khusyuk jiwa itu satu benda yang wajib, dah tentu orang yang syak dalam salat, terlupa dalam salat, kena ganti balik salat. Okey, baik. Persoalan berikutnya, kalaulah dia ni menahan air besar dan air kecil, dan dia tak ada air untuk dia berwudu, adakah dia perlu salat dalam keadaan menahan air besar dan air kecil, ataupun dia boleh untuk pergi buang air, lepas tu bila air tak ada untuk mengambil wudu, dia cuma boleh istinja sahaja, boleh tak ditayamum lepas tu sebab air tak ada? Ibn Taymiyah pernah ditanya tentang isu ni. Orang tanya dia, mana yang lebih afdal? Dia bersalat dengan adanya wuduk dalam keadaan menahan air kencing, ataupun dia boleh pergi buang air dulu kemudian dia bertayamum kerana air tak ada? Ibn Taymiyah mengatakan salat dia dengan tayamum tanpa menahan air kecil itu lebih baik daripada salat dia berwuduk sedangkan dia menahan air kencing ataupun menahan air besar. Sebab dia kata salat dalam keadaan menahan air kecil ini dan air besar ni adalah dilarang dan makruh. Okey? Manakala salat dengan tayamum kerana tak ada air sah dan tidak ada makruh adanya secara sepakat para ulama. Dan bila Nabi SAW menyebutkan tentang menahan air besar dan air kecil, maka Ibn Mulaqin kata yulhaqu bil akhbathain ma fi ma'nahuma mimma yashghalul qalb wa yudhibu kamal al khushu' kama ulhiqa biqauli Nabi SAW la yaqdi al qadi wa huwa ghadban ma fi ma'nahu min al ju'il mu'lim wal 'atash shadid wal gham wal farj wal faraj wa nahwu dhalik. Ibn Mulaqin kata dan dikaitkan hukum yang sama dengan al-akhbathan ni, apa yang selari dengan makna yang boleh menghilangkan khusyuk, menghilangkan khusyukan jiwa dan menghilangkan kesempurnaan salat, iaitu lapar yang tersangat, dahaga yang tersangat, kesedihan yang tersangat, kan? Sampai orang kata apa, nak kentut pun tahan kentut, pergilah kentut dulu, kan? Tahan kentut sampai hilang khusyuk dalam salat, maka pergi kentut dulu dan ambil wuduk kemudian. So ini perbahasan berkaitan dengan hadis ini, ya. Baik, mungkin ada yang tanya, dia kata, Ustaz, adakah ini bermakna kita mendahulukan kepentingan peribadi berbanding kepentingan dunia berbanding kepentingan Allah? Sebab kadang-kadang ada orang dia salah faham ni kan. Oh, maksudnya kita pentingkan makanlah berbanding salat. Tak. Bila kita teringin sangat dekat makanan dan waktu still ada, kita pergi makan dulu, bukan bermakna kita mendahulukan hak Allah, mendahulukan hak dunia berbanding hak Allah. Sebaliknya kita nak menjaga hak Allah. Kerana bila kita nak pergi salat, kita pastikan salat kita itu salat yang berkualiti. Kerana kita nak salat yang terbaik. Kita nak salat yang terbaik. Jadi kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Baik. Okey, kita tengok hadis berikutnya. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala shahida 'indi rijalun mardiyun wa ardahum 'indi Umar
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da as-subh hatta tatlu'a asy-syams wa ba'da al-'asr hatta taghrub. Daripada Abdullah bin Abbas, dia mengatakan telah muncul syahida indi, telah muncul persaksian di sisi aku beberapa orang lelaki yang diredai. Maksudnya di sisi aku ada beberapa lelaki yang diredai telah memberitahu aku, mengkhabarkan kepada aku. Dan yang paling aku redai yang paling aku redai di kalangan mereka adalah Umar. Yang mana Nabi SAW, dia orang bagi tahu aku, Nabi SAW larang untuk salat selepas subuh sehingga matahari terbit dan selepas asar sehingga matahari terbenam. Matahari terbit tu maksudnya sehingga matahari tegak. Bukan tegak. Matahari naik segalah. Syekh bin Utsaimin kata sekira-kira 15 minit lepas daripada matahari muncul. Okey. Kita tengok hadis yang kedua sebelum kita syarahkan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da as-subh hatta tartafi'a asy-syams wa la salata ba'da al-'asr hatta taghiba asy-syams. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata tidak ada salat selepas subuh sehingga matahari tinggi dan tidak ada salat selepas asar sehingga matahari hilang. Okey. Hadis ini ada perbincangan pada. Baik. Majoriti ulama mengatakan waktu yang waktu yang dilarang untuk kita salat ialah yang pertama selepas salat asar sehingga matahari terbenam. Itu yang pertama. Yang kedua selepas salat subuh sehingga matahari tinggi segala. Ketiga ketika matahari tegak atas kepala. Tegak atas kepala. Ketika matahari mula terbit sehingga matahari naik segala. Kemudian ketika matahari tegak atas kepala sehingga gelincirnya matahari masuk waktu zuhur. Inilah pendapat majoriti ulama yang kita baca dululah. Okey. Boleh tak solat fardu di waktu yang dilarang? Kita sebut dah tadi. Waktu yang dilarang ni lepas subuh, matahari terbit sehingga matahari naik segala. Kemudian matahari tegak atas kepala, lepas asar sehingga matahari terbenam. Kalau kita nak salat fardu waktu tu boleh ke tak boleh? Kan? Okey, jawapannya boleh. Jawapannya boleh kerana waktu tu waktu salat fardu boleh dilaksanakan. Okey, ini pendapat majoriti ulama. Okey. Bila dilarang salat lepas subuh dan salat lepas asar ni, larangan tu adalah disebabkan waktu tu ataupun disebabkan selepas salat tu. Maksudnya, kalaulah kata masuk waktu asar kita nak salat sunat, tapi kita tak salat asar lagi. Waktu asar dah masuk dah. Boleh tak kita salat sunat sebelum waktu asar? Sebelum salat asar? Jawapannya boleh. Maksudnya sebelum kita salat asar kita boleh salat sunat. Once kita dah salat asar, once kita dah salat subuh, kita dah tak boleh salat sunat dah. Sebab itu adanya salat rawatib subuh dan salat salat qabliyah asar. Adanya qabliyah subuh, maksudnya boleh solat selepas waktu subuh sebelum solat subuh. Bila dah masuk waktu kita boleh solat qabliyah subuh, lepas tu bila dah solat subuh aja tak ada lagi dah solat sunat. Sama juga kita boleh solat sunat qabliyah asar, bila kita solat asar aja dah tak boleh dah untuk solat sunat. Kecuali solat yang ada sebab. Apa maksud solat ada sebab? Pertama, salat qada. Salat qada. Apa itu salat qada? Salat qada ni salat yang kita tertinggal, kita tertidur, kita terlupa. Kan? Boleh. Kita terlupa. Aku tak solat zuhur lagi. Waktu tu dah lepas asar dah. Kita dah salat asar baru teringat tak solat subuh lagi. Dan boleh solat sebab dia ada sebab.
Ataupun salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh. Sebab apa boleh? Sebab ada sebab masuk dalam masjid salat tahiyatul masjid. Ataupun salat gerhana. Gerhana berlaku pada waktu lepas asar ataupun lepas subuh. Boleh. Ya, inilah pendapat majoriti ulama. Apa buktinya? Dalilnya adalah hadis yang kita selalu baca. Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Hadis Bukhari dan Muslim. Siapa yang terlupa tentang solat ataupun tertidur, kafarahnya hendaklah dia salat ketika mana dia ingat. Sama juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah salat. Nabi SAW pernah salat ba'diyah zuhur selepas asar. Sebab apa? Sebab bila orang tanya Nabi, Nabi kata ini adalah salat qabliyah zuhur yang aku lakukan lepas asar kerana pada lepas waktu zuhur tadi datang rombongan dan aku tak mampu nak salat. Aku tak mampu nak salat pada waktu itu. Okey? Baik. Tapi tak nafi ada juga ulama yang mengatakan tak boleh itu, tak boleh solat lepas subuh dan juga lepas asar ni secara mutlak. Ada sebab ke tak ada sebab tak kira. Tapi pendapat yang sahihnya, selagi mana ia ada sebab yang syar'i maka ia dibolehkan. Jadi itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian pada petang ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar dulu ya. Baik. Okey, saya tengok soalan dulu. Maaf ya doktor, boleh ulang solat bagaimana nak kira sepertiga malam bermula dari isyak atau maghrib? Bermula pada maghrib. Pada malam bermula dengan maghrib. Kita bahagi 3. Baik. Salam doktor, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah dibolehkan sebagai rider GrabFood mengambil waktu bekerja bermula waktu tengah hari di bulan puasa? Oh, ini masalah juga ni. Sebab kita dilarang untuk bertolong-tolong dalam perkara yang maksiat. Cuma menghantar makanan pada siang hari di bulan Ramadan ni dia ada kekaburan sikit. Adakah kita hantar tu untuk orang yang confirm tak puasa ataupun kita hantar tu untuk orang yang simpan makanan dia? Contohnya macam orang yang berniaga di bazar Ramadan kan. Orang yang berniaga di bazar dia berniaga sebelum berbuka, tapi orang yang datang tu beli untuk berbuka. Jadi yang tu tak ada masalah. Kan? Jadi untuk menghilangkan syubhat, bagi saya kalau nak bekerja GrabFood pada bulan puasa ni, ambillah pada waktu petang, kerana pada waktu tu kita adalah kepercayaan yang kuat mereka beli makanan tu adalah untuk berbuka puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya hanya mampu salat tarawih 8 tapi di tempat saya tarawih buat 20, perlu ikut imam sehingga selesai ke untuk dapat pahala seperti salat sepanjang malam? Kalau kita salat di tempat yang 20 nak dapat pahala salat sepanjang malam tu, duduklah dengan imam sehingga selesai. Kalau kita salat 8, kita dapat pahala tapi tak dapatlah kelebihan satu malam tu kerana kita meninggalkan imam. Tapi itu taklah menjadi satu kesalahan. Boleh juga. Cuma eloknya selesaikan bersama dengan imam.
Dan soalan kedua, dalam hadis ada menyatakan solat malam Nabi tak pernah lebih daripada 11 rakaat. Jadi kalau dah solat tarawih 8, boleh ke bangun untuk solat tahajud? Boleh. Kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa in khasyita subuh fa autir bi wahidah. Kalau kamu takut subuh akan masuk, maka berwitirlah dengan 1 rakaat. Jadi maksudnya solat malam ni tak ada had. Berapa banyak pun kita buat boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya kita ambil wudu, lepas tu terus terbatal wudu selepas cuci kaki kiri. So nak kena ambil wudu balik 3 kali setiap basuhan anggota ataupun boleh sekali je basuh? Bila kita terbatal wudu, contohnya kita dah ambil wudu sampai basuh kaki kiri itu terbatal. Lepas tu nak ambil balik, ia kena ambil balik. Nak basuh sekali ke 3 kali? Sekali pun boleh, 2 kali pun boleh, 3 kali pun boleh. Dia macam wudu barulah. Kalau sekali memadai, 2 kali sunat, 3 kali paling bagus dalam sunnah. Baik. Ustaz, kalau terlepas solat sunat subuh sebab imam dah mula solat, boleh qada balik ke solat sunat subuh tu? Boleh qada balik. Berdasarkan hadis yang kita baca. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Doktor, betul ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tiada waktu yang dilarang solat sunat? Maksudnya boleh solat sunat selepas solat subuh dan solat asar? Yang saya tahu cuma Masjidil Haram sahaja. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Masjid Nabawi kekal macam masjid-masjid yang lain. Tapi solat tahiyatul masjid boleh. Cuma solat Masjidil Haram mengikut pandangan mazhab Syafi'i boleh berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, iaitu Nabi SAW pernah menyebutkan, ya Bani Abdi Manaf, wahai anak-anak Abdul Manaf, kamu jangan halang mana-mana orang yang nak bersalat, nak bertawaf dan nak bersalat di sini bila-bila masa yang dia mahu. Jadi mazhab Syafi'i faham bila-bila masa dia nak salat, ya, dibenarkan di Masjidil Haram. Tapi ini pendapat mazhab Syafi'i. Adalah pandangan tu. Cuma adakah ia disepakati? Jawapannya tidak. Ada juga ulama yang mengatakan tak, tetap juga dilarang walaupun di Masjidil Haram. Cuma Imam Syafi'i dia adalah dalil dia. Dia ada dalil dia yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Okey. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke kasidah menjadi ibadah? Boleh. Kalau puji pada Allah dan puji pada Nabi dengan pujian yang selayaknya, maka ia dianggap sebagai ibadah. Dan tidak ada unsur-unsur syirik dan hulu yang melampau, kemelampauan. Kalau tak ada benda-benda tu boleh. Ada soalan yang saya tak pernah faham. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah hand sanitizer boleh menggantikan cara sama? Satu jua air dan satu tanah. Pendapat yang sahih ialah tak boleh. Mesti guna tanah juga. Kerana Nabi SAW sebut tentang tanah. Okey. Okey. Last soalan insya-Allah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke saya solat tarawih 4 rakaat selepas ba'diyah Isya? Solat tarawih 4 rakaat selepas solat ba'diyah Isya, kemudian yang selebihnya saya sambung sebagai solat tahajud. Adakah dikira solat tarawih? Adakah solat ba'diyah Isya dianggap sebagai tarawih juga? Solat ba'diyah tak dianggap sebagai solat tarawih. Solat ba'diyah adalah solat ba'diyah. Ya. Mana kalau solat tarawih ni dengan qiyamul lail sama. Zaman Nabi SAW tak dipanggil solat tu solat tarawih, dipanggil qiyam Ramadan. Jadi solat malam tu, solat tarawih tu sebenarnya qiyamul lail. Cuma bezanya qiyamul lail dengan tahajud. Tahajud lebih khusus, iaitu tahajud solat malam
yang dilakukan lepas tidur. Kita dah tidur sekejap dan kita bangun. Tapi kalau solat malam merangkumi lepas tidur ataupun sebelum tidur. Jadi kalau puan solat ba'diyah dulu, lepas tu solat 4 rakaat sebelum tidur, lepas tu tidur sekejap, bangun solat balik, solat tu pun dikira solat tarawih juga. Kerana solat malam yang dilakukan pada bulan puasa sebenarnya tidak ada beza sangat dengan solat yang dilakukan pada malam-malam biasa. Cuma bezanya solat malam bulan tarawih ni, bulan Ramadan ni digalakkan untuk dilakukan berjamaah. Wallahu a'lam. Jadi itu saja soalan yang ada untuk hari ini. InsyaAllah jika kita ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Terima kasih banyak pada Nur Islam Academy yang menganjurkan kuliah kita pada hari ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Selamat berpuasa pada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan sifat taqwa kepada kita berdasarkan kepada bulan Ramadan ini. Terima kasih pada Kak Lin, pada tim Nur Islam Academy, pada Datuk Ayub. Terima kasih pada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.